Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 14 terbitan lahir 17 Januari bersama saya Adek Masyahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Hukuman penjara pencuri tabung masjid ditukar kepada khidmat masyarakat. Juga suspek penggal kepala pernah ugut ibu sebelum ini. Mahkamah Tinggi Shah Alam menerbitkan hukuman penjara 10 hari dan denda RM4,000 terhadap remaja yang dimandikan seperti jenazah atas kesalahan cubaan mencuri tabung masjid di Kuang, Rawang minggu lalu. Hukuman terhadap Daniel Iskandar, 19 tahun, digantikan kepada khidmat masyarakat selama 120 jam bagi tempoh 6 bulan. Mahkamah membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan daripada pihak pendakwaan dan pembelaan. Dalam pada itu, kes pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Nurhana Sahad, manakala pesalah muda itu diwakili Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali, Fahmi Abdul Mu'in, Azman Abdullah dan Ilyani Kazairi. Minggu lalu, media melaporkan seorang remaja yang tular selepas dimandikan seperti jenazah di penjara 10 hari dan denda RM4,000 oleh Mahkamah Magistrat Selayang kerana cuba mencuri tabung masjid di Kuang, Rawang. Daniel yang juga penganggur dikenakan hukuman itu selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibaca di hadapan Magistrat Nik Muhammad Fadli Nik Azlan. Polis tidak menolak kemungkinan lelaki yang memenggal kepala ibunya hingga putus di sebuah rumah dekat Kampung Baru Pasir, Penambang, Kuala Selangor di bawah pengaruh dadah. Ketua Polis Selangor, Dato' R. Junaidi Muhammad berkata, suspek juga didapati mempunyai rekod lampau di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan iaitu ugutan jenayah terhadap ibunya dan telah pun menjalani hukuman berkenaan. Suspek anak ketiga daripada keluarga itu berusia 28 tahun yang juga seorang penganggur direman 7 hari hingga 22 Januari ini bagi mengenal pasti motif kejadian. Kita tahan riman 7 hari, mula 16 hingga 22 Januari. Setakat ini kita dapat 7 hari. Okay? Dan puncanya, barang kes juga kita telah rampas dan punca kejadian dipercayai akibat suspek ini dipengaruhi oleh dadah. Dalam pemeriksaan forensik, sebilah parang yang digunakan untuk memenggal leher mangsa ditemui di dalam tandas rumah berkenaan. Kejadian dilaporkan jam 5.45 petang Sabtu selepas dilaporkan terdapat insiden wanita maut ditetak anak. Pihak polis yang tiba di tempat kejadian menemui badan seorang wanita berusia 56 tahun yang dipenggal berada di ruang tamu rumah dengan kesan darah. Kejadian disedari apabila salah seorang daripada anak mangsa gagal menghubungi ibunya. Sebaik tiba di lokasi kejadian, mendapati ibunya cedera dan suspek segera melarikan diri ke belakang rumah. Pihak polis bersama penduduk kampung telah berjaya menangkap suspek yang bersembunyi dalam belukar berhampiran dengan rumah mangsa. Suspek didapati tinggal bersama ibu dan bapanya di rumah berkenaan, manakala anak-anak mangsa lain menyewa di kawasan berhampiran. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, mayat wanita yang dipenggal kepalanya hingga putus oleh anak kandungnya sudah dituntut keluarga. Jenazah berusia 56 tahun itu sudah dikebumikan selepas asar tadi di Tanah Perkuburan Islam Kampung Permatang. Setakat ini, suspek berusia 28 tahun itu masih enggan berkomunikasi. Polis sedang mengambil keterangan beberapa saksi termasuk ahli keluarga dan jiran setempat. Kegiatan sebuah klinik di Gombak yang mengeluarkan sijil digital vaksinasi COVID-19 secara tidak sah dengan mengenakan bayaran dari RM500 sehingga RM3,000 terbongkar. Ini selepas penahanan 7 individu termasuk seorang pengamal perubatan di poliklinik berkenaan Jumaat lalu.
Datuk Arjunaidi berkata kegiatan ini sudah beroperasi sejak 3 bulan lalu dan menjadi sasaran kepada pelanggan yang terdiri daripada golongan anti-vaksin. Bertindak atas maklumat pesanan ringkas yang tular mengenai sebuah klinik swasta yang menawarkan sijil vaksinasi tanpa suntikan, 7 individu berumur antara 20 hingga 35 tahun yang ditangkap itu terdiri dari 4 lelaki dan 3 wanita telah ditahan dalam serbuan berkenaan. Kesemua suspek yang ditahan melibatkan pemilik, pekerja dan runner poliklinik swasta tersebut. Hasil penelitian di dalam komputer riba yang dirampas mendapati sekurang-kurangnya 5,601 pesakit yang telah didaftarkan sebagai penerima vaksinasi ke dalam sistem MySejahtera. Setiap mereka yang pergi ke klinik berkenaan, pada peringkat awalnya dikenakan bayaran sebanyak RM3,000. Tetapi kemudiannya berdasarkan kenyataan yang diberikan oleh mereka yang berkenaan, harga tersebut diturunkan sehingga ke RM500. So, kenapa harga ni diturunkan? Mungkin sebab adanya persaingan daripada kumpulan yang lain. Polis turut merampas peralatan komputer yang dipercayai boleh digunakan untuk mengisi data pesakit ke dalam sistem MySejahtera. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti jumlah yang didaftarkan tanpa menerima suntikan, katanya. Klinik terbabit dikenal pasti menerima vaksin dari Kementerian Kesihatan KKM. Namun, vaksin terbabit dikeluarkan dan memulangkan botol yang kosong kepada pihak KKM. Kes disiasat di bawah Seksyen Kanun Keseksaan dan Seksyen 22(D) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jumlah jangkitan COVID-19 di Malaysia berisiko kembali meningkat menjelang 2 sambutan perayaan utama hujung bulan ini dan awal bulan depan. Ia akan berlaku jika orang ramai mengabaikan prosedur operasi standard SOP kawalan pandemik itu. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata kes harian berkemungkinan meningkat menjelang Taipusam esok serta Tahun Baru Cina pada 1 Februari depan. Justru beliau mengingatkan orang ramai untuk kekal mematuhi SOP khususnya pemakaian pelitup muka. Selain terus menjalankan ujian, menjalani kuarantin, memaklumkan pada kontak rapat jika positif dan mendapatkan rawatan segera. Khairi turut menyarankan orang ramai mengaktifkan fungsi MySejahtera Trace di kawasan tumpuan awam bagi membolehkan pengesanan kontak rapat kes positif secara lebih berkesan selain mendapatkan dos penggalak. Khairi memaklumkan rakyat Malaysia dilihat berjaya memastikan penularan COVID-19 kekal terkawal selepas 2 sambutan besar sebelum ini iaitu Christmas dan Tahun Baru pada 1 Januari meskipun negara diancam varian Omicron. Sehubungan itu, beliau berharap perkara itu dapat dikekalkan sepanjang sambutan Taipusam dan Tahun Baru Cina. 4 kompaun dikeluarkan kerana gagal mematuhi SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN pada hari pertama sambutan perayaan Taipusam di Ipoh yang berakhir pukul 1 pagi semalam. Ketua Polis Perak Datuk Mir Farid Al-Atrash Wahid berkata kesalahan terbabit ialah tidak memakai pelitup muka serta membawa kanak-kanak di bawah umur 18 tahun menyertai perarakan. Nak pada pasal SOP ni dengan jelas menyatakan hanya mereka yang berusia 18 tahun ke atas saja yang dibenarkan untuk sama turut serta dalam perayaan Taipusam. Tapi ada juga yang masih berdegil bawa kanak-kanak untuk hadir dalam perayaan Taipusam. Walaupun yang datang tu bukan menyambut ataupun terlibat secara langsung dalam upacara sembahyang, tapi penganut-penganut yang ada berhampiran dengan upacara tersebut. Menurut Datuk Mir Farid Al-Atrash, terdapat juga cubaan membawa kavadi dikesan semalam walaupun larangan berhubung perkara itu telah dikeluarkan. Justru tegas beliau pihaknya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan sekiranya didapati masih ada pihak yang cuba melanggar arahan dikeluarkan pihak berkuasa. Jelas Datuk Mir Farid Al-Atrash, beliau juga telah mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan kuil supaya mereka mengeluarkan kepada penganut yang hadir agar mematuhi SOP yang ditetapkan. 250 pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis IP di Ipoh ditempatkan di beberapa kuil utama di Ipoh, manakala 150 pegawai dan anggota ditempatkan di kuil di Sungai Siput.
Tambah beliau, beberapa jalan di sekitar Ipoh juga telah ditutup secara berperingkat bermula pukul 8 malam semalam hingga 9 pagi pada Khamis bagi memberi laluan kepada perarakan Thaipusam. Larangan pemakaian songkok dan kopiah terhadap kakitangan TH Hotel Kelana Jaya THKJ semasa bertugas sudah ditarik balik pada hari yang sama ia dikeluarkan. Pengurusnya Muhammad Nazrul Nazib Nasihin berkata pihaknya merasakan terdapat kekeliruan berkenaan larangan tersebut. Surat tarik balik itu diletakkan dalam kumpulan dan platform dalaman. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad mengarahkan tabung haji TH untuk menyelesaikan segera isu kaki tangan THKJ yang dilarang memakai songkok dan kopiah sewaktu bertugas. Menurutnya, memorandum yang dikeluarkan itu sepatutnya tidak menjadi satu isu. Beliau mengulas berkenaan memorandum bertarikh 14 Januari 2022 yang meminta semua anggota THKJ untuk tidak memakai songkok atau kopiah semasa bertugas kecuali ketika ingin menunaikan solat. Dalam memorandum yang sama, anggota THKJ juga diminta berpakaian kemas termasuk memakai kasut bertutup serta menjaga kebersihan diri ketika bertugas. Sebahagian besar penduduk di Kampung Kebun Baru dan Ladang Bairam di Nibong Tebal sudah meninggalkan kediaman mereka selepas diarahkan berbuat demikian berikutan pencemaran yang berlaku susulan kebakaran di tapak pelupusan sampah Sungai Burung sejak Rabu lalu. Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Kebun Baru Nur Syakila Abdullah berkata kira-kira 115 penduduk daripada 18 keluarga yang terlibat perlu meninggalkan kediaman mereka selewat-lewatnya 8 malam tadi. Pihaknya akan memastikan semua pihak mematuhi arahan buat sementara waktu kerana pencemaran udara yang berlaku menyebabkan kawasan itu tidak sesuai untuk diduduki dan berbahaya untuk kesihatan penduduk. Semalam penghulu di pejabat daerah semua sudah turun dah, alam sekitar semua sudah bagi tahu, berapa kali dah bagi tahu, dia orang pun standby juga, ada yang 18 family sudah standby dah nak keluar. Yang lain semua dia orang baru siap sedialah. Dia orang ambil barang-barang, lagi dia orang tunggu anak dan suami. Ada yang isteri tunggu suami, suami tunggu isteri. Macam tu adalah kes. Tadi pun dia orang sudah lapor. Tapi dia orang mesti sebelum pukul 8 malam dia orang semua sudah keluar. Dia orang janji tu macamlah. Menurut Nur Syakila, walaupun kebanyakannya bersetuju untuk berpindah, namun ada juga beberapa keluarga yang masih enggan meninggalkan kediaman mereka menyebabkan pihaknya terpaksa memujuk mereka berkali-kali. Tinjauan di kampung terbabit mendapati selain berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS, ada penduduk yang memilih untuk menumpang di rumah saudara mara terdekat. 2 PPS yang dibuka adalah di Sekolah Kebangsaan SK Saujana Indah dan SK Bakap Indah. Ada keluarga yang masih mengemas barangan keperluan dan bersiap sedia untuk keluar dari kawasan itu. Semalam 16 bulan, hari ini 17. Hari ini 17, semalam 16. Dari mereka beritahu suruh keluar pukul 8 sampai pukul 10. Video yang YB Jason beritahu lah dalam dia punya video tu. Dari pukul 8 sampai pukul 10. Jadi mengejutlah dengan surat apa pun tak ada. Lepas tu main dengan hari Senin kami bekerja. Lepas tu kita jadi macam betul ke tak betul. Lagi bila kita keluar kita jadi macam tergenala kerja apa semua, anak nak tak mengasuh, jadi macam sangkut. Kadang-kadang duduk kat luar pun ada pedih mata, rasa macam adik ipar saya dia menjaga pun dia rasa sakit dada kan. Macam malam semalam penerangan dia bagi penerangan pun kami rasa pedih mata. Dia galakkan keluar pergi duduk dekat PPL lah buat sementara kan. Tapak pelupusan sampah berkeluasan 16.2 hektar dilaporkan terbakar sejak Rabu lalu dan kini usaha memadam kebakaran tersebut masih giat dijalankan. Sementara itu, operasi pemadaman kebakaran di tapak pelupusan sampah itu berdepan kesukaran antaranya sumber bekalan air yang terhad selain faktor asap tebal, angin serta cuaca panas yang menyebabkan api merebak dengan cepat. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Nibong Tebal, Nur Asfariza Muhammad Abdul Kadir berkata, setakat hari ini pihaknya berjaya memadamkan 7% sahaja kawasan kebakaran yang membabitkan 6.5 hektar kawasan berkenaan. Bomba menjangkakan proses pemadaman mengambil masa tempoh 2 minggu.
Untuk jangkaan yang tepat, saya tak berani nak mengagakkan, tapi kita jangkakan lebih kurang 2 minggu ke atas lah. Bergantung kepada keadaan, situasi, angin, cuaca dan sekiranya ada hujan, insya-Allah akan lebih cepat lah. Dan sekiranya maintain cuaca masih panas dan angin pun masih kuat, akan berlarutan. Sebab kebakaran ni waktu siang dia, alhamdulillah memang terkawal. Api pun tak berapa merebak. Tapi untuk waktu malam lebih kurang 12.30 ke atas, api sangat-sangat cepat merebak disebabkan keadaan angin yang kuat. Macam yang selalu start daripada pukul 12.30 ke pukul 4 ke 5 pagi tu memang api menjulang naik balik lah. Bomber juga bekerja tanpa henti bagi memastikan kebakaran dapat dikawal dan tidak merebak. Rabu lepas, tapak pelupusan sampah berkeluasan 16.2 hektar ini terbakar dan masih belum dapat dipadamkan sepenuhnya hingga hari ini. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. 12,000 unit rumah buat warga ATM. Bertemu kembali, pembangunan pemain bola sepak tidak boleh hanya bergantung kepada infrastruktur yang canggih dan moden semata-mata. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bola sepak negara hanya akan maju apabila melibatkan pembangunan pemain yang sistematik dan bermula dari peringkat akar umbi. Seterusnya menggilap bakat mereka sehingga menjadi aset terbaik negara. Tambah beliau, pembangunan akar umbi yang mantap dan berkesan memerlukan semangat profesionalisme yang tinggi dan sikap profesional pula katanya menuntut sesebuah organisasi dan juga individu untuk membuat perancangan yang rapi. Bola sepak negara hanya akan maju apabila melibatkan pembangunan pemain yang sistematik bermula daripada peringkat akar umbi dan seharusnya menggilap bakat mereka sehingga menjadi aset terbaik negara. Beliau berucap pada Majlis Pecah Tanah Ibu Pejabat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM di Presin 5 Putrajaya siang tadi. Datuk Seri Ismail Sabri berkata, seorang pemain bola sepak yang berbakat perlu dibimbing oleh jurulatih terbaik dari usia muda, manakala jurulatih pula harus mendapat tunjuk ajar daripada instruktor atau jurulatih pakar. Kerajaan turut menyumbang 10 juta ringgit tahun ini kepada FAM bagi pembangunan bola sepak negara. Buat pertama kali sejak 50 tahun, kerajaan beri jaminan sepenuhnya dalam mewujudkan tabung persaraan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT khusus buat wira dan wirawati negara. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, cadangan dasar pindaan Akta Tabung Angkatan Tentera berkenaan telah pun dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet minggu lepas. Jelasnya, Kabinet telah memberi kelulusan secara prinsip dan akan dibawa ke Parlimen untuk dipinda pada tahun ini. Tabung persaraan yang diuruskan di LTAT akan dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Saya akan beri perhatian penuh kepada cadangan pindaan ini sehinggalah ia lulus dan dilaksanakan. Ini jaminan saya. Menurut beliau, ia bukan sahaja akan memelihara tabung persaraan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM, tetapi juga bagi membolehkan LTAT terus memacu agenda transformasi mereka. Tambah Hishamuddin, beliau meletak harapan agar kepimpinan LTAT yang terkini akan meneruskan usaha tersebut agar pelaburan dilaksanakan oleh LTAT memenuhi keperluan dan dapat memberi pulangan stabil, kompetitif serta mampan seperti mana institusi persaraan yang lain. Dalam pada itu, 12,000 unit rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT bakal dibina di bawah blueprint perumahan 3.0 Kementerian Pertahanan MINDEF. Datuk Seri Hishamuddin berkata pembinaan itu akan dilaksanakan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 dan 13. Ini sukacita saya ingin memaklumkan bahawa saya telah pun mengarahkan supaya blueprint perumahan 3.0 MINDEF dilaksanakan. InsyaAllah dalam 1-2 bulan ini akan kita adakan majlis pelancaran dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah sanggup hadir untuk bersama-sama dengan kita.
Menurutnya, bagi tahun 2022 sahaja, 7 projek pembinaan RKMAT akan siap meliputi 6 negeri, iaitu Kedah RKMAT Tok Jalai, Perlis RKMAT Kem Oran, Kelantan RKMAT Kem Tumbi, Johor RKMAT Segamat, Sarawak RKMAT Pakit dan RKMAT Miri dan Pahang RKMAT Canberra. Sementara itu, Datuk Seri Hishamuddin turut mengumumkan sebanyak 2.59 juta ringgit bagi tahun 2022 diperuntukkan khusus bagi veteran ATM untuk membaik pulih dan membina kira-kira 100 unit rumah veteran ATM menerusi program inisiatif perumahan veteran ATM yang dahulunya dikenali sebagai One Malaysia Veteran Home Repair Program, 1MVHRP. Dalam masa sama, sebanyak 275 projek jiwa murni dijangka dilaksanakan di Semenanjung Malaysia yang akan turut memanfaatkan lebih ramai veteran ATM. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Amanat Tahun Baharu 2022 Menteri Kanan Pertahanan di Wisma Perwira di Ibu Negara pagi tadi. Cuaca sejuk di kamp pelarian Gaza. Bertemu kembali. Di mana lagi tempat untuk kami berteduh? Itu rintihan penduduk di kamp pelarian Jabalia, utara Gaza yang terjejas teruk akibat banjir. Dalam keadaan suhu yang sejuk, penduduk terpaksa dipindahkan dari kediaman mereka. Kelihatan warga emas yang uzur serta kanak-kanak diusung untuk meredah banjir. Menurut Ketua Jawatankuasa Kecemasan Gaza, Mustafa Qazzad, kuantiti hujan yang turun dalam masa 48 jam yang lepas adalah tinggi, iaitu mencecah antara 100 hingga 110 mm. Keadaan itu diburukkan lagi dengan fasiliti parit dan longkang yang rosak akibat dibedil rejim Zionis. Menurutnya, kepungan selama 15 tahun ke atas Gaza telah memberikan impak buruk yang signifikan terhadap infrastruktur semenanjung itu. Apa yang membimbangkan penduduk Gaza, air banjir itu bercampur dengan air kumbahan. Ia sekaligus mencetus risiko penyakit kepada penduduk, khususnya kanak-kanak. Kesukaran komunikasi dilaporkan di Tonga berikutan letusan gunung berapi bawah laut yang disifatkan paling kuat. Perdana Menteri New Zealand berkata pihaknya bersedia untuk menghantar peninjau udara bagi memantau situasi di negara itu jika keadaan atmosfera bertambah baik. Walaupun talian telefon dan internet kekal terputus untuk sebahagian daripada Tonga, orang ramai mula menggunakan media sosial untuk berhubung dan usaha menstabilkan semula talian komunikasi sedang dipergiat. Sementara itu, Suruhanjaya Tinggi New Zealand di Nuku'alofa sedang berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Bagaimanapun, tragedi itu tidak menyebabkan sebarang kehilangan nyawa setakat ini. Menurut Aden, terdapat laporan yang belum disahkan bahawa nasihat tsunami di Tonga masih aktif dan Perdana Menteri Tonga telah membenarkan kedai roti, stesen minyak dan kedai untuk menyediakan keperluan. Sementara itu, di Peru, pegawai polis sentiasa memantau pesisir pantainya bagi berdepan kemungkinan tsunami. Mereka bertindak meletakkan beg pasir di Bandar Paracas. Seorang jurucakap kerajaan Somalia nyaris maut setelah kereta yang dinaikinya menjadi sasaran pengebom bunuh diri. Militan Al-Shabaab mengaku melancarkan serangan itu. Menurut saksi, sebelum letupan, mereka melihat seorang lelaki berpaut pada sisi sebuah kereta yang memecut laju. Tidak lama kemudian, letupan kuat berlaku, menyebabkan dia tercampak. Pejabat Perdana Menteri Somalia dalam satu kenyataan mengesahkan serangan itu dan memaklumkan jurucakap kerajaan dan juga penasihat Perdana Menteri Muhammad Ibrahim terselamat dan hanya mengalami kecederaan ringan. Serangan bunuh diri itu dipercayai dilakukan militan Al-Shabaab sebagai respon terhadap keputusan kerajaan berhubung pilihan raya Parlimen 25 Februari depan. Dua remaja di United Kingdom ditahan bagi membantu siasatan dalam insiden 4 orang dijadikan tebusan di rumah ibadat orang Yahudi di Colleyville, Texas, Amerika Syarikat. Penahanan itu hasil kerjasama polis Britain dan penyiasat di Amerika Syarikat. Penangkapan dua suspek remaja itu disahkan pihak berkuasa menerusi Twitter polis Greater Manchester hari ini. Kedua suspek itu ditahan untuk disoal siasat
Semalam, Biro Siasatan Persekutuan FBI Amerika Syarikat mengenal pasti lelaki yang menjadikan seorang rabai dan 3 lagi individu di rumah ibadat itu sebagai tebusan pada Sabtu. Sebagai warga Britain, Malik Faisal Akram, 44 tahun, penyerang menuntut pembebasan Afia Siddiqui, wanita Pakistan yang didakwa mempunyai hubungan dengan kumpulan peganas Al-Qaeda yang kini menjalani hukuman penjara 86 tahun. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menyifatkan situasi tebusan itu sebagai tindakan keganasan. Bagi kerosakan rumah yang tidak begitu serius, bantuan tunai sehingga RM5,000 diberikan. Manakala kerosakan yang serius akan dibaik pulih oleh kerajaan sendiri sehingga kos RM15,000. Bagi rumah yang musnah sama sekali, kerajaan akan membiayai pembinaan rumah baru sehingga kos RM50,000. Sekian berita Al-Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Adi Akmal Syahrum. Assalamualaikum dan selamat malam.